Salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Wan Hasmawan Teh, pensyarah HKT 204/3 Kritikan Sastra, Media dan Budaya serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai kesusastraan elektronik dengan menyatakan unsur-unsur multimedia dalam puisi digital hypertext dan hypermedia dengan menghuraikan perbezaan apresiasi antara sastra bercetak dengan puisi digital. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, antaranya ialah Muhammad Zikri bin Rusli, Nadiah binti Suwandi, Natasha anak perempuan Chatri, Nur Amira Balkis binti Hashim dan Nur Arisa Najwa binti Ayub. Baiklah, sebelum kami membentangkan mengenai tajuk pada hari ini, mari kita melihat perkara-perkara penting yang akan dibahaskan oleh kumpulan kami sebentar nanti. Antaranya ialah pengenalan, definisi sastra elektronik, ciri-ciri sastra elektronik, sastra bercetak, puisi digital, unsur-unsur multimedia dalam puisi digital hypertext, unsur-unsur multimedia dalam puisi digital hypermedia, perbezaan apresiasi antara sastra bercetak dan puisi digital dan kesimpulan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Natasha anak perempuan Chatri dan saya akan memulakan pembentangan ini pada bahagian pengenalan. Baiklah, kesusastraan telah diberi definisi oleh Hashim Awang sebagai satu ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa, sama ada dalam bentuk sastra lisan dan sastra tulisan. Ringkasnya, kesusastraan merupakan seni yang bersifat kreatif dan menganggap bahawa semua bahan bercetak adalah sebagai kesusastraan. Namun demikian, dalam dunia yang semakin maju dan canggih, penggunaan teknologi juga semakin pesat dan hal ini telah memberi kesan kepada kehidupan manusia yang dipenuhi dengan media baharu. Dengan kewujudan media baharu ini, secara tidak langsung telah menyumbang kepada perkembangan kesusastraan. Secara umumnya, media baharu adalah istilah yang muncul pada abad ke-21 yang digunakan untuk menentukan semua yang berkaitan dengan internet untuk mengakses maklumat pada setiap masa dengan menggunakan pelbagai peranti digital. Media baharu juga berbeza daripada media lama iaitu cetakan seperti majalah, surat khabar yang statik ataupun tidak mengalami perubahan. Kerana cetakan seperti berikut hanya menunjukkan tulisan ataupun teks semata-mata. Malah unsur media baharu ini mempunyai hubungan dengan media digital yang berkait rapat dengan internet, audio, grafik, animasi dan sebagainya. Oleh demikian, perkembangan kesusastraan juga dipengaruhi oleh peranan media baharu untuk berada pada tahap yang universal ataupun boleh digunakan oleh pelbagai pihak, dan hal ini telah menyebabkan munculnya istilah baharu dalam kesusastraan yang disebut sebagai sastra elektronik yang membawa kepada penulisan sastra seperti novel dan puisi ke alam elektronik ataupun digital. Baiklah, apa yang dimaksudkan oleh sastra elektronik? Secara umumnya, sastra elektronik ini juga dikenali sebagai e-sastra, sastra digital, sastra media baru atau sastra cyber yang juga dihasil daripada media elektronik ataupun sastra berteknologi yang melibatkan audio, video, animasi dan berwarna-warni serta dipaparkan pada skrin komputer. Menurut Anne Catherine Halley, beliau mendefinisikan karya sastra sebagai objek digital generasi pertama yang dibuat pada komputer dan biasanya juga akan dibaca pada komputer. Menurut Electronic Literature Organization ataupun ELO, bidang sastra elektronik ini adalah dijangka akan terus berkembang kerana sastra bukan sahaja berhijrah ataupun bertukar daripada media cetak kepada media elektronik tetapi juga melibatkan kerja digital yang telah direka khas bagi kegunaan komputer yang mempunyai jaringan ataupun network. Sebagai maklumat tambahan, Electronic Literature Organization ataupun ELO
ataupun dikenali sebagai Organisasi Sastera Elektronik adalah sebuah organisasi yang diasaskan oleh Scott Redberg, Robert Cover dan Jeff Beloff yang ditubuhkan pada tahun 1999. Tujuannya adalah untuk mempromosikan penulisan, penerbitan dan pembacaan secara elektronik. Secara umumnya, sastera elektronik ini adalah satu genre yang merangkumi segala ciptaan pada peranti digital seperti komputer, telefon bimbit maupun tablet. Jadi, karya sastera yang telah dihantar ke dalam bentuk elektronik menjadikan lebih indah dan menarik kerana sentiasa dibaiki, diubah suai ataupun diinovasikan dengan melibatkan pelbagai bentuk multimedia dengan mendapat hasil gabungan daripada 3 dimensi seperti animasi, grafik dan audio. Berikut merupakan ciri-ciri sastera elektronik. Yang pertama, dibentuk dan dibaca dengan komputer. Kedua, dipersembahkan melalui media digital. Ketiga, boleh berinteraksi. Keempat, dicipta dan dilaksanakan dalam bentuk konteks media berangkai dan diprogramkan. Kelima, kebolehan capaian segera dan meluas. Dan yang terakhir, bersifat dynamic. Okey, sebentar nanti saya akan menerangkan dengan lebih lanjut satu demi satu. Bagi ciri yang pertama iaitu dibentuk dan dibacakan dengan komputer. Melalui ciri ini kita dapat mengetahui bahawa sastera elektronik itu dihasil dan hanya boleh dibaca dengan menggunakan komputer. Okey, penggunaan komputer juga dapat melibatkan pelbagai aplikasi digital seperti hypertext, muzik, video dan sebagainya dalam penggunaan sastera elektronik. Selain itu, sastera elektronik juga hanya dibaca melalui komputer kerana penulisan dalam komputer itu tidak boleh dicetak. Seperti yang kita tahu bahawa penggunaan komputer ini melibatkan pelbagai multimedia, mendapatkan hasil gabungan daripada audio, grafik, video dan sebagainya, dan perkara ini dan unsur-unsur ini tidak boleh dicetakkan sekali dengan penulisan. Maka pembacaan dalam komputer juga memberi kesan yang berbeza berbanding dengan cetakan kerana seperti berikutlah multimedia berkomputer yang dapat gabungan teks, gambar, bunyi, animasi ini telah memberi kesan kepada perasaan pembaca untuk lebih berminat. Ciri yang kedua iaitu dipersembahkan dengan menggunakan media digital. Media digital ini merangkumi segala ciptaan peranti digital seperti komputer, tablet, telefon bimbit, CD-ROM, DVD dan sebagainya yang digunakan untuk menyimpan, memancar dan menerima maklumat untuk disampaikan kepada audiens. Baiklah, ciri yang seterusnya ialah boleh berinteraksi dengan pengguna. Karya cyber dianggap bersifat interaktif kerana mampu memberi respon kepada stimulasi pengguna. Selain itu, sastera elektronik juga mampu memberi tindak balas terhadap rangsangan khalayak. Okey, ciri yang seterusnya iaitu dicipta dan dilaksanakan dalam konteks berangkai dan diprogramkan. Dalam hal ini, sastera elektronik biasanya akan dibuat dan dilakukan dalam konteks media jaringan dan dapat diprogramkan. Dengan itu, karya sastera dapat memanfaatkan keupayaan dan konteks yang disediakan oleh komputer yang berdiri sendiri ataupun rangkaian. Misalnya dalam aspek sastera penulisan ataupun pembacaan boleh diprogramkan dalam bentuk email, SMS, message ataupun blog. Ciri yang seterusnya iaitu kebolehcapaian yang meluas dan segera. Seperti yang kita ketahui bahawa karya yang disiarkan pada internet itu boleh diakses dan diberi respon. Ini menandakan bahawa wujudnya dunia tanpa sempadan, malah hanya bahasa sahaja yang wujud menjadi sempadan. Ciri yang terakhir iaitu bersifat dinamik. Hal ini bermakna sastera dalam bentuk elektronik ini walaupun sudah dimuat naik pada internet malah boleh diedit oleh penulis sepanjang masa. Dalam masa yang sama, perkara ini juga perlu dikawal bagi memastikan kemantapan kandungan sesebuah penerbitan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zikri bin Rosli. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang definisi sastera bercetak dan seterusnya definisi puisi digital. Jadi, terlebih dahulu kita akan menelusuri definisi sastera bercetak. Untuk memahami istilah sastera bercetak itu, eloklah dahulu kita mengenal sedikit berkenaan istilah bercetak ataupun percetakan. Menurut Sharifah 1984, media bercetak ataupun percetakan dimaksudkan dengan bahan bercetak yang mengandungi maklumat dalam bentuk perkataan, lukisan atau gambar ilustrasi
Kemudiannya, elemen-elemen ini dicetak di atas sebarang permukaan jelas untuk tujuan pembacaan dan penglihatan secara visual. Bahan bercetak adalah bahan dua dimensi yang dicetak sama ada secara mekanikal, elektronik, ataupun secara tulisan tangan menurut Poe 1996. Jadi, kita faham bahawa istilah percetakan ataupun bercetak itu menggambarkan hal-hal yang dizahirkan di atas satu permukaan yang bersih, jelas untuk tujuan dilihat. Ya, misalnya kertas, permukaan buku, permukaan papan, dan apa-apa permukaan yang boleh dicetak. Ya, apa yang dicetak itu adalah tulisan, gambar, ilustrasi, dan sebagainya. Jadi, apakah kaitan perkara ini dengan dunia kesusastraan? Aktiviti percetakan mempunyai hubungan yang besar dengan kesusastraan, di mana percetakan menjadi medium utama kepada penggiat sastra untuk mengapresiasikan nilai dan juga elemen ataupun idea-idea tentang hasil sastra para pengkarya sastra ini untuk mereka visualkan menjadi karya-karya yang berbentuk perbukuan, penulisan, percetakan. Justru itu, wujudlah istilah sastra bercetak, iaitu sesuatu yang indah dan berseni, dimuatkan dalam satu medium permukaan dan akhirnya menjadilah buku-buku sastra. Ini adalah contoh buku-buku sastra seperti buku novel, contoh yang paling terdekat dengan kita novel, karya-karya buku hikayat dan sebagainya. Malah majalah-majalah puisi juga kita boleh kaitkan dan apa-apa hasil karya sastra yang dicetak supaya ianya mampu dizahirkan dan dihayati oleh masyarakat. Seterusnya kita akan melihat definisi puisi digital. Okey, baiklah. Puisi digital adalah satu genre kesusastraan, visual dan apresiasi seni yang dilahirkan oleh para pemuisi ataupun penggiat sastra yang cuba menggabungkannya dengan teknologi perkomputeran sebagai satu eksperimen, menurut Christopher Fankhauser 2008. Istilah puisi digital juga terangkum dalam spektrum sastra yang dikomputerkan. Kemunculan puisi digital juga didorong daripada usaha para penggiat sastra yang mencuba pelbagai pendekatan dan teknik dalam perisian komputer untuk mewujudkan karya puisi yang lebih baharu, bersifat interaktif, serta mengikuti keperluan sezaman. Antara pengkayaan yang ditawarkan oleh sistem komputer untuk mendigitalkan puisi adalah seperti pengkayaan audio, grafik, animasi, pergerakan secara digital, dan sebagainya. Contoh yang paling jelas adalah puisi-puisi yang kita lihat di YouTube, di mana puisi-puisi tersebut disertakan animasi, disertakan audio persekitaran, misalnya persekitaran hutan, persekitaran bandar dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh tawaran pengkayaan sistem komputer kepada sastra ataupun kepada puisi. Jadi secara ringkasnya juga kita boleh memahami bahawa puisi digital ini adalah pertembungan antara puisi ataupun karya-karya sastra bergenre yang lain dengan komputer, di mana elemen-elemen sastra ini dikomputerkan, digitalisasikan supaya ianya lebih bersifat interaktif dan mengikuti keperluan zaman ataupun senang kata lebih moden. Antara contoh puisi digital yang pernah dihasilkan adalah seperti Roda Lume 1968 karya E.M. Di Melo e Castro, di mana Roda Lume ini adalah satu karya puisi video, puisi video dan juga audio. Anda boleh melihatnya di YouTube. Okey. Selain daripada itu, Neo 2001 oleh Jim Andrews, puisi audio, Dan juga yang terakhir adalah Marble Springs oleh Dina Larsen. Ini adalah satu karya puisi hypertext. Jadi inilah dia definisi puisi digital. Sekian dan terima kasih.
Seterusnya, saya Nur Arisa Najwa binti Ayub akan meneruskan pembentangan ini untuk menerangkan unsur-unsur multimedia yang terdapat dalam puisi digital hypertext. Baiklah, seperti diterangkan oleh kawan saya sebentar tadi, puisi pada era digital ini mempunyai pelbagai kemudahan iaitu dari segi audio, grafik, sound effect dan juga background yang berbagai warna. Puisi-puisi pada era digital ini dikenali sebagai puisi cyber atau puisi digital dan salah satunya ialah puisi digital hypertext. Hypertext merupakan teks yang dipaparkan pada paparan komputer atau peranti elektronik yang lain dan mempunyai rujukan ataupun hyperpautan kepada teks yang lain. Dengan kata mudahnya, pengguna boleh membaca teks yang disediakan dan teks yang sama juga boleh membawa pengguna ke laman-laman lain yang mengandungi maklumat yang berkaitan. Selain itu, pembaca juga boleh menentukan haluan pembacaan atau pemerolehan maklumat. Ia diwakili oleh teks yang berwarna biru serta digariskan seperti yang dipaparkan dalam slide. Okey, contoh pelaksanaan hypertext ialah World Wide Web, WWW. Contoh yang terdekat yang boleh diambil ialah Afternoon, karya Michael Joyce. Hypertext merupakan satu konsep awal kepada WWW yang membolehkan penerbitan maklumat menjadi lebih mudah melalui internet. Sistem ini diaplikasikan dengan pelbagai cara bagi membezakannya dengan teks biasa yang ada pada maklumat yang dipaparkan pada skrin. Contohnya melalui penggunaan warna, jenis teks dan juga gaya teks. Gaya teks tersebut seperti teks bergaris, condong dan lain-lain lagi. Hypertext terbahagi kepada 4 bentuk iaitu hypertext axial, hypertext arborescent, hypertext rangkaian dan juga hypertext lapisan. Bagi hypertext axial, ianya mempunyai laluan yang lurus dari awal hingga akhir dan agak mudah untuk pembaca mengendalikannya. Baiklah, bagi hypertext arborescent, hypertext ini mempunyai permulaan tetapi mempunyai banyak kemungkinan akhir. Akhiran yang selesai dibaca bergantung pada keputusan yang mereka ambil semasa membaca teks. Pembaca boleh memilih pilihan mereka sendiri. Seterusnya ialah hypertext rangkaian. Hypertext ini tidak mempunyai sebarang permulaan yang ditetapkan atau apa-apa hujung yang ditetapkan. Dan yang terakhir ialah hypertext lapisan. Hypertext ini terdiri daripada 2 lapisan halaman yang dipautkan. Setiap lapisan dipautkan secara berurutan dan satu halaman di lapisan teratas dikaitkan dengan halaman yang sama di lapisan yang bawah. Lapisan teratas mengandungi teks biasa dan lapisan, manakala lapisan multimedia bawah menyediakan foto, bunyi dan juga video. Setakat itu saja pembentangan saya pada kali ini. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Baiklah, saya akan teruskan dengan konsep hypermedia. Menurut Dr. Haji Darmawati dan H. Ambo Dalil 2014 menyatakan bahawa hypermedia adalah perpanjangan daripada hypertext dan multimedia, iaitu suatu media di mana informasi dalam hypermedia ini tidak hanya terbatas kepada jenis teks tetapi juga terdiri daripada jenis gambar, suara, video atau multimedia. Dan menurut Ken Miller 2014 juga menyatakan bahawa hypermedia as a term suggests a complicated intertwine of media, particularly is an interactive platform as opposed to the non-interactive world of multimedia. Di sini Ken Miller menyatakan bahawa hypermedia adalah satu platform yang interaktif di mana ia adalah satu platform yang terpernah berbanding dengan platform yang bukan interaktif dalam dunia multimedia ini. Namun yang ditegaskan oleh Ken Miller adalah hypermedia sebagai satu platform yang interaktif. Oleh itu, berdasarkan pendapat yang diberikan oleh para sarjana ini jelas menunjukkan bahawa hypermedia yang dimaksudkan dalam kesusasteraan, bermakna dalam konteks kesusasteraan, hypermedia ini membawa maksud hasil kesusasteraan yang dihasilkan secara elektronik atau digital, iaitu bersifat interaktif dalam bentuk hypertext, gambar, video bersuara, muzik ataupun grafik. Oleh itu, di sini jelaslah bahawa konsep hypermedia dan juga konsep hypermedia dalam konteks kesusasteraan. Puisi digital hypermedia ini adalah benda yang difokuskan dalam pembentangan kami.
Jadi puisi ialah pengucapan imajinatif daripada perasaan yang mendalam dalam bentuk berirama. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh Wordsworth tahun 1961. Menurut Azmi Rahman pula tahun 2016, puisi cyber ialah karya yang dihasilkan dan dikomposisikan oleh penyair cyber dengan kombinasi aksara, warna, grafik, visual, muzik, audio, video atau animasi. Jadi kedua-dua pendapat ini dipetik dalam Kesusasteraan Melayu oleh Nazatul Najah binti Muhammad Zahid tahun 2017. Okey, berdasarkan ciri ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh sarjana ini jelas menunjukkan bahawa ciri dalam puisi digital hypermedia adalah sama ataupun mempunyai persamaan dengan konsep yang dikeluarkan oleh sarjana semata tadi tentang hypermedia, di mana hasil kesusasteraan yang dihasilkan itu mempunyai kombinasi dari aspek warna, grafik, visual, muzik, audio ataupun animasi yang digunakan dalam video ataupun dalam hasil kesusasteraan puisi digital hypermedia ini. Jadi mari kita tengok contoh puisi digital hypermedia ini. Kami dalam ufuk yang masih mencabar. Dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah, tenang dalam segala uji cabar dan debar. Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekata hidup, mengerti dan berbudi. Baiklah, jadi berdasarkan video tersebut terdapat unsur-unsur multimedia dalam puisi digital hypermedia. Yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam peringkat pembinaan. Di sini ialah kita dapat lihat melalui video tersebut ada gambaran di mana mereka yang membuat video tersebut menggunakan teknologi seperti kamera, editing, rakaman dan teks. Teks kecil ini adalah penting kerana teks yang digunakan dalam multimedia memainkan peranan dalam persembahan multimedia tersebut, di mana jika video ataupun hasil kesusasteraan itu dihasilkan bersama teks, hal ini akan menjadikan video tersebut lebih menarik dan secara tidak langsung telah menggunakan salah satu prinsip dalam multimedia, iaitu penggunaan teks. Yang kedua adalah mempunyai video, bunyi, muzik dan grafik yang menggambarkan isi kepada puisi tersebut. Hal ini dapat penggunaan unsur-unsur ini boleh juga merujuk kepada konsep hypermedia di sebentar tadi, di mana hypermedia menggabungkan ataupun menggunakan sebahagian daripada unsur-unsur seperti muzik, gambar atau video dan atau sebagainya dalam sebuah hasil kesusasteraan itu. Dan hasil video tadi menunjukkan beberapa unsur seperti video bergerak, muzik dan juga grafik. Perkara ini digunakan untuk meningkatkan nilai apresiasi, iaitu kesan penghayatan terhadap puisi yang disampaikan kepada penonton. Jadi mereka yang melihat video tersebut berbeza dengan mereka yang membaca puisi, kerana mereka yang melihat video tersebut akan dapat meningkatkan lagi nilai kehayatannya dengan video dan juga muzik latar yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan pelbagai indera penonton. Di sini kita dapat lihat melalui video tersebut telah berjaya menarik perhatian mereka yang melihat, dan bukan sahaja melalui pandangan mata, malah melalui pendengaran yang dengan muzik, melalui perasaan dengan isi yang dikeluarkan, dan juga hal ini secara tidak langsung telah menimbulkan satu unsur ataupun menunjukkan satu unsur dalam hypermedia, iaitu interaktif, di mana pembaca terasa ataupun penonton terasa dapat menghayati apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan apresiasi antara sastra bercetak dengan puisi digital ini. Bagi sastra bercetak, penerbitannya terpaksa melalui proses saringan oleh pihak editor sastra berbanding dengan puisi digital di mana penerbitannya yang amat pantas. Apresiasi pembaca terhadap sastra bercetak memerlukan kekuatan imajinasi. Tahap penghayatan pembaca ternyata berbeza antara satu sama lain kerana setiap pembaca mempunyai tahap imajinasi yang sendiri.
Oleh itu, sekiranya seseorang itu kurang tahap imajinasinya, maka karya itu mungkin tidak dapat difahami dengan sepenuhnya. Pembaca juga hanya boleh membaca dan naratif penceritaan hanya bergantung kepada penulis sahaja. Namun begitu, pembaca sastra bercetak menggunakan deria mata untuk membaca teks yang ditulis oleh penulis. Justru, daya pemahaman bagi sastra ini adalah lebih baik kerana penulis telah memperincikan setiap perkara yang berlaku di dalam teks yang terkandung dalam karya tersebut. Akan tetapi, ia masih bergantung kepada tahap kekreatifan penulis tersebut untuk menyelahkan lagi mutu seni dan keindahannya. Bagi puisi digital pula, ia memberi ruang dan imej baharu kepada sastra. Salah satu sifat puisi digital yang utama ialah sifat interaktifnya. Puisi digital diapresiasikan oleh pembaca sebagai satu dimensi baru kerana karya ini berupa karya dalam pembikinan ataupun work in progress sepanjang masa. Puisi digital memberikan struktur baru dalam pengucapan sastra di mana pengarang tidak lagi menulis semata-mata tetapi juga mereka cipta puisinya dalam bentuk multimedia. Apatah lagi jika mesej atau isi bentuk dan penggunaan bahasa yang berkesan digunakan, maka puisi yang dihasilkan itu menyelahkan seni dan keindahannya. Apabila pembaca membaca dan mengapresiasikan puisi sebegini, pasti akan terasa kesan seni dan keindahan pada puisi tersebut sekaligus menyentuh indera mata dan telinganya. Puisi-puisi dalam kategori ini dapatlah dinamakan puisi digital tulen, yang bermaksud puisi yang menggabungkan dan memanfaatkan elemen multimedia seperti audio, grafik, animasi, video dan interaktiviti bagi menghasilkan puisi yang lebih mantap. Penggunaan elemen multimedia ini menyebabkan penghayatan karya sastra itu menjadi lebih berkualiti. Sebagai contoh, jika melayari laman web sastra, halayak pembaca akan mendapat menikmati warna, grafik, teks, diiringi muzik dan kesan suara yang lain, termasuklah suara bacaan pengarang itu sendiri. Kepelbagaian warna, saiz aksara dan latar warna sajak juga dapat memberi kesan apresiasi kepada pembaca. Rata-ratanya mengapresiasikan puisi digital ini sebagai satu persembahan yang interaktif berbanding sastra bercetak, terutama dalam menarik minat pembaca muda kini yang hidup dalam era teknologi serba moden. Namun, puisi digital mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami kehilangan berbanding sastra bercetak yang lebih rendah. Risikonya untuk berlaku sedemikian. Hal ini kerana puisi digital wujud dalam keadaan rangkaian yang boleh dipengaruhi oleh elemen virus dan boleh juga ditukuk tambah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menjejaskan data yang terkandung di dalamnya. Walau bagaimanapun, disebabkan internet merangkumi rangkaian seluruh alam maya, maka karya itu berpotensi untuk tersiar di seluruh dunia. Sesiapa yang mengetahui laman web e-sastra misalnya, boleh melayarinya hanya dengan satu klik di hujung jari sahaja. Sastra digital termasuklah puisi terpampang di depan mata dengan begitu mudah dan pantas. Kemudahan ini mengundang lebih banyak pembaca berbanding karya sastra bercetak yang sukar diperoleh terutamanya di kawasan luar bandar yang meliputi di seluruh dunia. Secara keseluruhannya, sastra digital tidak seharusnya dipandang sebagai media alternatif kepada sastra bercetak. Sebaliknya, lebih berupa media pelengkap kepada sastra ini yang sangat kuat pengaruhnya. Seiring dengan itu, kedua-dua media ini seharusnya bergandingan dalam usaha mengembangkan sastra kebangsaan dengan jayanya. Malahan, sastra digital terutamanya puisi harus dieksploitasikan manfaatnya yang bertindak sebagai alat untuk mengembangkan sastra ke seantero dunia. Justru, marilah kita bersama-sama menyusun gerak, mengatur rentak dan mengubah tapak tradisi kepada satu wahana yang dapat meningkatkan imej dan kedudukan sastra kita di mata dunia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.